Pakatan Harapan ni memang pelik lah tuan-tuan. Masa mereka pembangkang dahulu, semua benda mereka nak bawa masuk dalam parlimen. Semua nak bahas dekat parlimen. Termasuklah bantuan-bantuan kecemasan untuk rakyat ketika COVID-19. Kalau tak bawa dekat parlimen, kalau tak nak bahas dekat parlimen, mereka akan kata kerajaan penakut, kerajaan ada benda yang disembunyikan dan macam-macam lagi. Sekarang apa cerita? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi berbicara tentang DNAA kes Yayasan Akal Budi Zaid Amidi yang memang mencetuskan kontroversi seantero Malaysia, bahkan di seantero dunia. Di mana tuan-tuan sekalian, ramai pihak sebenarnya yang tak puas hati dengan bebas tanpa lepas Zaid ini. Dan bukan sekadar pembangkang, bukan sekadar rakyat biasa macam kita ini. Tetapi di kalangan pihak kerajaan sendiri pun ada pihak yang tak puas hati. Kita semua tahu betapa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun menarik sokongan beliau terhadap kerajaan berpada ini kerana tak puas hati tentang bagaimanakah kes Yayasan Akal Budi ini diuruskan. Dan kalau kita masih ingat, ada seorang ahli PKR yang ada pangkat jugalah, minta maaf saya lupa siapa dia, telah menggesa agar DNAA kes Zaid Amidi ini dibahaskan dekat parlimen. Atas sebab rakyat perlu tahu cerita sebenar dan perlu mencerahkan kepada rakyat mengapakah pihak pendakwaan mengambil keputusan untuk menghentikan prosiding pada ketika kes Yayasan Akal Budi ini sudah melepasi fasa prima facie. Tetapi tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, bermati-matian mengatakan bahawa tidak sepatutnya DNAA kes Zaid Amidi, kes Yayasan Akal Budi ini dibawa untuk dibahas dekat parlimen. Alasan beliau ialah konon-kononnya parlimen tidak sepatutnya menjadi mahkamah untuk membicarakan tentang kes-kes mahkamah. Keputusan mahkamah dan juga keputusan hakim telah dicapai. Jadi perkara itu tidak sepatutnya dibahaskan sama sekali dekat dalam parlimen sebab berlaku separation of power. Eksekutif tidak ada kuasa untuk bincangkan hal-hal kehakiman sebagai contohnya. Jadi untuk mengekalkan pemisahan kuasa tersebut, parlimen tak boleh bahaskan kes-kes mahkamah dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini sebenarnya mendatangkan kepelikan tau. Sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia tak faham isu ataupun dia sebenarnya faham tetapi buat-buat tak faham dan lebih teruk lagi cuba untuk menanamkan naratif yang bukan-bukan kepada masyarakat. Kalaulah begitu, izinkan saya jelaskan lagi sekali dengan mengambil contoh kes visa luar negara Zaid Amidi sebagai pencontoh ataupun perbandingan. Dalam kes visa luar negara Zaid Amidi ini, itu adalah keputusan mahkamah, keputusan hakim yang membebaskan Zaid daripada pertuduhan. Kerana apa? Kerana pihak pendakwaan pada ketika itu gagal membuktikan prima facie, gagal membuktikan bahawa kes itu wujud dan kuat. Jadi oleh kerana pendakwaan gagal membuktikan prima facie, maka hakim telah memutuskan Zaid Amidi digugurkan daripada pertuduhan dan beliau pun bebas. Benda itu biasa. Kalaulah pendakwaan gagal buktikan prima facie, hakim akan putuskan keputusannya berdasarkan kepada situasi tersebut. Itu memang keputusan hakim, itu memang keputusan mahkamah. Kita memang tidak ada apa-apa argument. Sebab apa? Pemisahan antara kuasa eksekutif dan juga kuasa kehakiman. Tetapi kes Yayasan Akal Budi ini bukan hakim jatuhkan hukuman. Sebaliknya, selepas kes sudah melepasi fasa prima facie, tiba-tiba pendakwaan mengambil keputusan untuk menghentikan prosiding. Dan bila pendakwaan menghentikan prosiding, hakim tidak ada pilihan. Hakim terikat sebab kuasa untuk meneruskan atau membatalkan pendakwaan ataupun pembicaraan itu terletak 100% pada kuasa peguam negara. Peguam negara memang mengarahkan pasukan pendakwaan. Jadi bila pendakwaan itu atas arahan peguam negara hendak hentikan prosiding, mahkamah tak boleh buat apa. Benda itu memang ada dalam perlembagaan. So, kes Yayasan Akal Budi ini bukan keputusan mahkamah per se, bukan keputusan hakim. Sebaliknya ini adalah keputusan peguam negara yang mengarahkan pasukan pendakwaan untuk menghentikan prosiding. Bila benda ini terletak di bahu peguam negara, kita kena cek pula. Peguam negara ini di bawah siapa? Jabatan peguam negara berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bermaksud bos kepada peguam negara itu ialah Perdana Menteri itu sendiri. Second boss kepada peguam negara itu ialah timbalan-timbalan Perdana Menteri, Zaid Amidi dan juga Datuk Fadilah.
Jadi di situ kita nampak macam ada satu konflik kepentingan. Apatah lagi Pakatan Harapan sehingga ke hari ini masih gagal untuk menunaikan perkara 15 janji harapan manifesto PR15 untuk memisahkan kuasa peguam negara dan juga pendakwaan supaya tidak berlaku campur aduk. Memastikan pemisahan kuasa itu berlaku dengan telus dan jelas. Kerana itulah rakyat bertanya. Kerana itulah begitu banyak sekali pihak mempertikaikan. Dan macam mana saya sebutkan, selalu saya sebutkan, kes sudah melepasi fasa prima facie. Jadi ada satu perkara yang sangat-sangat pelik bila pendakwaan tarik handbrake pada ketika pasukan pendakwaan sedang menghampiri kemenangan. Nampak tak dekat situ? Kerana itulah pelbagai pihak minta supaya benda ini dibahaskan. Dan oleh kerana benda ini di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara, jadi ianya bukan melibatkan keputusan mahkamah. Mahkamah hanya buat keputusan berdasarkan kepada permintaan pasukan pendakwaan itu sahaja. Faham tak kat situ? So, tidak berlaku campur tangan antara eksekutif dengan kehakiman dekat hal ini. Dan seperti mana telah dinyatakan oleh Perikatan Nasional, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata benda ini tak boleh dibahas sebenarnya telah mendahului Speaker Dewan. Sepatutnya Speaker Dewan yang akan menentukan apa yang boleh dibahas, apa yang tak boleh dibahas. Tetapi bila Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan itu bahawa benda ini tak boleh dibahas, seolah-olah macam nak beritahu Perdana Menteri ini sudah melangkaui kuasa Speaker Dewan. Dan ini tidak sepatutnya berlaku, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita pelik. Mengapakah Perdana Menteri macam sangat kelang kabut dan berhubung dengan hal pembebasan tanpa pelepasan Zaid Amidi ini? Seolah-olah macam ada benda yang hendak disembunyikan dan seolah-olah macam rakyat tidak patut tahu tentang apakah yang berlaku sebenarnya. Oleh kerana itu, ketika sidang Dewan siang tadi, Ahli Parlimen Machang iaitu Wan Ahmad Faisal telah membangkitkan satu standing order. Dan berkenaan dengan standing order ini, insya-Allah kita akan bincangkan video yang selepas ini. Tetapi itulah tuan-tuan bahawa sekalian, semakin hari kita nampak kerajaan ini semakin melakukan setiap perkara dengan sesuka hati mereka. Mungkin mereka benar-benar beriman dengan kata-kata Sani Hamzah ni kot. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.